Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada malam ini kita ada episod pertama Nota-Nota Malaysia ataupun nama pendek dia N2MY yang saya buat sebagai satu siri Facebook Live dan pada malam ini kita bersama dengan seorang tetamu khas iaitu Ustaz Wan Hussein, seorang pendakwah bebas yang prolific, banyak menulis dan juga dikenali ramai ya, dan beliau sekarang aktif sebagai seorang pengarah akademik di saudara.org. Jadi selamat datang Ustaz Wanji. Boleh. Okey. Jadi pertama sekali saya ucapkan selamat datang. Jadi mungkin sekarang saya tengok Ustaz pun tak dapat, samalah macam kami semua, tak dapat pergi ke bawah, tak dapat buat kerja macam biasa, dan saya tengok Ustaz pun banyak sibuk bagi kuliah sebelah pagi dan sebelah malam menerusi Facebook. Jadi mungkin boleh ceritakan sedikit pengalaman Ramadan pada waktu duduk di rumah sempena COVID. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Terima kasih pada Webinik sebab jemput untuk kita bersiaran pada malam ni. Ada sebarang gangguan ke? Ada sebarang gangguan ke? Ada gangguan ke? You are live. Okey, anda terus cakap ke? Okey. Terima kasih pada Webinik sebab jemput untuk live pada malam ni. Cumanya mungkin berbalik pada soalan yang dibangkitkan oleh Webinik tentang macam mana program Ramadan saya pada bulan ni lah, pada tahun ni. Saya rasa tak ada apa yang beza dengan orang lain kot. Banyak duduk di rumah dan sebenarnya saya pun sedang menulis dan banyak membaca berkenaan dengan tesis yang saya sedang buat sekarang, iaitu saya sedang mengkaji tentang terorisme. Dan sekarang ni saya banyak duduk di rumah membaca, menulis. Di samping itu saya adakan juga sisi mengajar kitab, membaca kitab Nailul Autar ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani berkait dengan ilmu hadis Nabi SAW dari sudut fiqh. Itu saya buat pada waktu pagi lah. Pada waktu malamnya saya selalu membincangkan tentang isu-isu yang mungkin agak berat lah. Macam contoh saya bincang tentang isu Wahabi, macam isu bagaimana sikap orang dalam menanggapi Wahabi, macam mana isu berkenaan dengan tasawuf, macam mana fiqh Taliban. Yang tu yang saya buat setakat ni lah dalam bulan Ramadan ni. Yang lain tu biasalah semain tarawih macam biasa, semain 5 waktu. Tapi nampaknya tidur ni agak kerap jugalah dekat rumah kan. Macam mana itu je ada kan. Itulah lebih kurang yang berlaku pada Ramadan pada tahun ni gitu. Okey, terima kasih Ustaz. Jadi mungkin Ustaz boleh balik pada konsep puasa ni sendiri. Ya, sebagaimana kita tahu Allah wajibkan kita berpuasa dan sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum ini adalah supaya kita bertakwa. Jadi boleh tak Ustaz ulas antara hubungan puasa dengan takwa itu sendiri? Okey, berkenaan dengan soalan Webinik hantar melalui WhatsApp. Okey, berkenaan dengan hubungan puasa dengan takwa.
Okey, kita tahulah sebenarnya hubungan puasa dan takwa ni bukan kita dia cakap. Yang cakap tu adalah Allah SWT dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala kata kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu Wa Taala kata diwajibkan kepada kamu supaya berpuasa. Seperti mana yang telah diwajibkan sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok daripada sudut ayat Quran itu, sebenarnya yang menghubungkan antara puasa dan takwa ni adalah Allah SWT. Isunya apa rasional di sebalik mengkaitkan di antara puasa dengan takwa? Kita kena ingat sebenarnya manusia ni dalam tradisi beragama lah, start daripada syariat dulu, syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, syariat Nabi Ibrahim, sehinggalah syariat Nabi Muhammad SAW. Konsep dalam yang dikatakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada beberapa perbezaan. Antara perbezaan yang ketaranya adalah syariah. Dia ada akidah tu tetap sama antara syariat Nabi Muhammad, antara ajaran Nabi Muhammad, antara nabi-nabi lain, segi akidah kita semua sama. Tapi perbezaan itu berlaku daripada sudut syariah. Jadi kalau kita tengok bagaimana umat dulu dalam memahami mendekatkan diri kepada Allah. Konsep agama dulu adalah yang dekatkan diri kepada Allah adalah kesayangan diri kepada Allah SWT. Ada satu lagi dalam syariat Nabi Muhammad SAW, diletakkan standard yang paling rendah adalah takwa kepada Allah, dan di sana ada standard yang lebih tinggi atas daripada takwa, iaitu konsep al-hubbulillah, sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita nak capai kepada tahap sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, dia perlu berlaku beberapa proses-proses dalam usaha untuk kita nak capai kepada tingkatan tersebut. Antaranya adalah kita perlu pergi menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Apabila orang tu beribadat dalam keadaan dia sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak ada isu lagi tentang konsep dosa dan pahala pada diri dia. Contohnya macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kalau kita tanya istighfar dia dengan istighfar kita, sudah pasti banyak lagi istighfar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam keadaan Nabi Muhammad banyak istighfar, pernah tak kita fikir yang Nabi Muhammad ni confirm masuk syurga? Nabi Muhammad sallam ni memang dia tidak akan masuk dalam neraka. Sebab qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Allah Subhanahu Wa Taala dah ampun dosa-dosa pada diri Nabi Muhammad sallam yang akan datang yang telah lepas. Jadi dalam keadaan Nabi Muhammad confirm masuk syurga, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu tetap beristighfar lebih daripada kita beristighfar. Walhal kita tu sendiri tu kalau nak kira, kita ni belum ada kelayakan lagi untuk nak masuk ke syurga. Belum tentu lagi kita ni masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad tu confirm nak masuk syurga. Tapi kenapa Nabi Muhammad yang confirm masuk syurga lebih banyak beribadat, yang kita ni tak confirm lagi masuk syurga, tapi kita ni kurang beribadat? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu dalam beribadat dia dah beyond daripada tajuk syurga dan neraka, iaitu dalam hati dia sudah ada perasaan dia nak membalas budi kebaikan yang telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad sallam dia ada konsep sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam beribadat, makanya dia tidak tertakluk lagi kepada keinginan syurga, lari pada neraka bagi diri Nabi Muhammad sallam. Maka bagi kita pula, kita ni perlu kepada konsep syurga neraka, sebab kita ni tak sekuat Nabi Muhammad SAW. Kita ni tak ada lagi perasaan sayang kepada Allah. Tapi yang ada tu adalah kita beribadat, motivasi kita adalah patut syurga dan neraka. Maka di situlah kalau kita tengok pentingnya konsep takwa itu dalam kita melakukan ibadat. Okey, jadi bila kita nak sampai kepada takwa itu, banyak caralah, antaranya semayang. Cuma kenapa dikaitkan sangat kaitan di antara puasa dengan takwa kepada Allah SWT? Sebab kalau kita tengok manusia ni secara fitrahnya, kalau dia berpuasa, dia walaupun tidak diketahui oleh orang, duduk dalam bilik air seorang pun dia tak minum. Jadi secara tak langsung tu, kenapa dia tak minum? Walaupun orang tak tahu pun, kalau dia mandi dia minum pelan-pelan, boleh minum, tak ada apa pun. Cuma dia tak minum. Sebab apa? Sebab secara tak langsung tu, secara fitrahnya, Allah Ta'ala dah bagi pada diri dia ada perasaan takut tu, takut kepada Allah SWT. Jadi boleh dikatakan bulan Ramadan ni sebagai satu proses yang diberikan oleh Allah SWT, sebagai satu sekolah, satu madrasah yang Allah Ta'ala nak didik kepada kita supaya kita ni boleh capai kepada satu tujuan yang disebut sebagai takwa kepada Allah. Dan lebih baik tu kita pergi lebih jauh lagi, bagaimana kita nak capai kepada perasaan sayang kepada Allah Subhanahu Taala. Wallahu a'lam. Jadi mungkin ini boleh dengar Ustaz? Boleh. Dengar. Okey, jadi mungkin ada kaitan juga dengan macam tadi yang saya tertarik lah, kita selalu dengar.
banding dengan ibadah-ibadah lain, mungkin puasa ni paling senang nak kelentong. Betul. Maknanya dari segi itulah duduk dalam bilik air seorang minum ke, macam semayang pun walaupun kalau orang tu selalu tak semayang, orang akan perasan kan. Jadi mungkin itulah keistimewaan puasa ni banding dengan ibadah-ibadah lain. Ya. Okey, ya. Dia sebab tu kadang-kadang kita kena fikir tau, kenapa sebulan? Kenapa Allah Taala buat sebulan? Kenapa Allah Taala tak buat sepanjang tahun ataupun sepanjang hari kita berpuasa kan? Jadi dia macam kita masuk sekolah tau. Kita masuk sekolah, kita masuk madrasah, macam contoh Hana dulu, saya dulu masuk sekolah, pondok sebagai contoh, hafal Quran dulu. Dia ada benda yang halal di luar sekolah tapi tidak halal di dalam sekolah. Antaranya disiplin. Kita kena pakaian-pakaian tertentu, kita ni makan yang disediakan oleh sekolah, oleh madrasah. Lepas tu apa lagi? Kita ni tak boleh bebas nak keluar masuk. Jadi disiplin itu wujud di dalam sekolah. Maka serupa juga bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni dia macam sekolah tau. Dia bagi sekolah tapi macam kalau kita masuk sekolah sebenar, tujuannya adalah kita nak lulus peperiksaan. Macam mana lepas daripada ni kita akan jadi orang yang berjaya dalam pendidikan. Maka serupa juga bila kita masuk dalam satu madrasah, namanya Madrasah Ramadan. Sebulan itu dia macam satu sekolah. Dia nak didik kita dengan perasaan secara fitrah tadi, yang akhir sekali dia memberi kesan selepas daripada kita keluar bulan Ramadan. Itu lepas daripada Ramadan tu kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Jadi satu lagi benda yang saya rasa satu benda yang menarik lah. Kita punya pengalaman Ramadan ni secara lazimnya, secara tradisinya, selain daripada kita puasa, selain daripada kita baca Quran di rumah dan sebagainya, kita juga tarawih. Kita juga kita tarawih biasanya di masjid lah. Kemudian kita, siapa yang ada duit mungkin diraikan anak yatim, raikan orang yang susah dan sebagainya, banyakkan derma. Jadi macam mana keadaan dia dalam keadaan hari ini kita tak dapat buat sebahagian besar daripada amalan-amalan tu? Mungkin apa keistimewaan Ramadan tahun ini yang kita kena duduk di rumah selain daripada tidur yang Ustaz cakap tadi? Okey, kita kena terima satu hakikat bahawasanya pada tahun ini kita berhadapan satu keadaan yang tak pernah berlaku selama ini dalam kehidupan kita lah. Kan? Macam saya dengan YB Nick ni, kita satu bahaya tu hari, tahun dan bulannya kan. Kita satu bahaya. Jadi selama hidup ni tak pernah kita ditimpa dengan musibah wabak sebegini. Makanya kali ni kita pun duduk dalam keadaan inilah, duduk kat rumah kan. Tak boleh nak keluar. Okay, alright. Sebenarnya ada satu benda kita kena ingat lah. Walaupun infak tu penting, kita membantu anak yatim tu penting, kita bergerak untuk berjemaah itu penting, tetapi dalam kehidupan manusia ni dia ada satu benda yang kita tak boleh nak lari, iaitu apa yang dinamakan sebagai baik dan buruk, maslahah dan mafsadah. Kalau terma orang belajar agama dia panggil maslahah, satu lagi mafsadah, baik dan buruk. Sifat baik dan buruk ni, baik itu sendiri tu kadang-kadang dia bukan statik tau. Di satu ketika lain, di satu ketika je lain, satu ketika yang lain pula dia berubah. Dulu dia tak timbul isu tentang wabak, tapi sekarang timbul isu wabak. Maka di situ kita kena nilai balik apa tindakan yang perlu kita lakukan. Sekarang ni perkara kewajipan yang penting kita lakukan adalah macam mana kita nak memastikan nyawa kita selamat, dan dengan jangan disebabkan kelalaian kita tu menyebabkan nyawa manusia lain pula tak selamat. Jadi dia ada maslahah kat situ. Jadi menjaga agama itu penting. Tetapi di sana ada satu juga yang penting, iaitu menjaga nyawa. Al-Imam Al-Ghazali dalam buku dia Al-Mustasfa di dua tempat. Yang pertama dia ada mengatakan pentingnya penjagaan agama berbanding penjagaan nyawa. Tapi di tempat yang lain dia ada mengatakan penjagaan nyawa itu lebih penting daripada penjagaan agama di beberapa tempat yang lain. Antara hujah yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab dia Al-Mustasfa itu adalah dia menyatakan macam mana orang tu nak menjaga nyawa kalau sekiranya dia tak ada, macam mana orang tu nak jaga agama kalau dia tak ada nyawa. Jadi bermakna menjaga nyawa itu lebih penting berbanding penjagaan agama mengikut kupasan yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Sekarang ni kita nak timbulkan isu semain tarawih, itu soal penjagaan agama. Kita nak apa lagi? Kita nak banyak ibadat-ibadat bulan Ramadan, tadrus Quran lah apa tu kan. Itu adalah isu melibatkan penjagaan agama. Dan dalam penjagaan agama yang berbentuk tarawih, baca Quran dan sebagainya itu tu dia bukan mesti kita lakukan secara berjamaah.
Kalau kadang kat rumah pun boleh. Macam kita duduk kat rumah selama dah berapa hari dah kita berpuasa ni, boleh tunai tarawih, tak ada masalah apa pun. Kita boleh boleh baca Quran, tak ada masalah apa pun. Kita nak tadarus dengan anak isteri kita pun tak ada masalah apa pun. Tetapi yang luar daripada kebiasaan. Tapi bila satu lagi timbul, apabila bertemu antara penjagaan agama dengan penjagaan nyawa, macam mana kita kena lakukan? Imam Al-Ghazali menyatakan dalam beberapa keadaan, kadang-kadang penjagaan nyawa itu lebih diwajibkan, didahulukan berbanding penjagaan agama. Type. Menjaga agama itu pun sebenarnya satu kewajipan agama. Menjaga agama itu satu kewajipan. Dan kita tahu, bila kita kata wajib, makanya kalau kita buat, dia adalah satu benda yang mendatangkan pahala. Nak buat lagu mana? Mungkin inilah cara untuk kita mencari pahala di dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Wallahu'alam. Okay, terima kasih. Ada orang komen tadi, mungkin peminat Ustaz kot, dia kata ni lah Ustaz yang cakap tak ada mi kari dekat syurga cakap. Okey, kita nak balik pada isu ni kan. Kita bila bercakap tak boleh buat beberapa amalan dan sebagainya dalam keadaan Ramadan pada hari ini. Bagaimana kita nak jawab bila setengah orang kata yalah dalam keadaan dalam keadaan hari ini kita seolah-olah lebih takutkan makhluk, sebab COVID ni virus, dia makhluk daripada kita takutkan Tuhan. Jadi patut kita terus je semayang Jumaat pun dah tak buat di masjid, dah tak boleh buat tarawih di masjid, tak boleh buat. Jadi mereka mengatakan seolah kita ni lebih takutkan makhluk daripada takutkan Allah. Jadi bagaimana kita nak jawab, walaupun tadi saya ingat Ustaz ada jawab sedikit lah tentang maqasid syariah tu, tapi boleh ulas lebih panjang lagi supaya kita boleh berhadapan dengan hujan. Okey, inilah problem apabila kita melihat agama itu dalam suasana yang sempit. Apa itu takut pada Allah? Sembahyang, puasa, zakat. Itu kita faham. Padahal iyyaka na'budu tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang Quran sebut. Hanya kepada Engkau sahaja ya Allah kami mengabdikan diri. Bila sebut mengabdikan diri, segenap kehidupan kita tu adalah beragama. Okey, tadi anda dah sebut, tadi saya dah sebut, iaitu apabila kita menjaga agama, menjaga nyawa, itu pun sebenarnya tuntutan agama. Kalau orang tu sendiri dia pergi semayang Jumaat dalam keadaan nyawanya dalam bahaya, ketika itu dia telah menunaikan satu kewajipan agama tetapi tidak berlandaskan kepada syariat. Sebab itu kita kena beza tau. Kita menunaikan satu tuntutan agama dalam keadaan sesuai dengan syariat ataupun tidak. Sebab kita kena terima satu hakikat bahawasanya agama yang kita lakukan ini ada ketika diterima oleh Allah, ada ketika dia tidak diterima oleh Allah. Itu satu benda kita kena ingat tau. Contoh macam kita nak menunaikan apabila kita nak menunaikan satu ibadat. Bila kita nak tunaikan ibadat haji sebagai contoh, dia ada syarat-syarat tau. Syarat-syarat tu perlu dipenuhi. Kalau sekiranya tidak dipenuhi syarat tersebut, makanya ibadat yang kita lakukan itu sekadar ibadat tetapi dia tidak bertepatan dengan syariat. Ada pula kadang-kadang ibadat kita lakukan itu tidak bertepatan dengan syariat, dalam maksud tidak ikhlas kepada Allah SWT lah. Banyaklah contoh-contoh yang lain. Cuma yang saya nak sebut kat sini, kita buat ibadat haji ada syarat dia. Apa syarat dia? Man istata'a ilahi sabila. Tiba-tiba kita nak pergi juga ibadat haji dalam keadaan kita tak ada kemampuan. Apakah kita dituntut untuk menunaikan ibadat haji? Jawabnya tidak. Kita pergi juga, maka kita tunaikan itu dalam keadaan tidak bertepatan dengan kehendak syariah. Sekarang ni, kita ni ada masalah apabila kita nak menunaikan ibadat sembahyang Jumaat sebagai contoh. Apa dia? Syarat sembahyang Jumaat ni, dia mesti ada kelepasan daripada pihak pemerintah. Syarat dia. Kalau kita pergi pada mazhab Syafi'i itu, dia meletakkan syarat mesti 40 orang lelaki mustautin. Lelaki mustautin pula kan. Lelaki dan mustautin. Kalau lelaki yang tidak mustautin, maka tidak termasuk. Tiba-tiba kita pergi ke satu tempat, dalam mazhab Syafi'i lah, ada 40 orang lelaki. Tetapi yang mustautin hanya 20 orang. Lagi 20 orang tu tidak mustautin. Sembahyang Jumaat dalam mazhab Syafi'i sudah tidak dijadikan wajib. Bahkan disuruh untuk kita sembahyang Zuhur pada ketika itu. Dalam mazhab Syafi'i lah. Jadi bermaksud dalam ibadat itu dia ada syarat yang perlu ditunaikan. Serupa juga bila kita lihat dalam isu COVID-19, tiba-tiba bila berlaku wabak, dia memberi bahaya kepada nyawa dan kerajaan pula mengeluarkan satu iklan, satu pemberitahuan, pengumuman bahawasanya tak boleh sembahyang Jumaat sebab memberi bahaya pada nyawa manusia. Bermaksud pengumuman kerajaan itu telah menyebabkan syarat bagi kewajipan sembahyang Jumaat itu telah tidak berjaya untuk kita sempurnakan. Maka di situ tu kalau kita tidak menunaikan solat Jumaat, makanya kita tidak menunaikan sembahyang Jumaat itu pun sudah bertepatan dengan kehendak syariat lah, iaitu dengan kita sembahyang Zuhur dekat rumah dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sikit tentang ada tak kisah-kisah zaman
Nabi Muhammad SAW ataupun ketika zaman sahabat tentang berhadapan dengan wabak dan bagaimana mereka tindakan mereka berhadapan dengan wabak. Boleh dengar Ustaz? Ya, kita ada masalah teknikal sekejap. Okey, YB ni hantar WhatsApp je sebab ada masalah lain kot. Okey. Kisah Nabi dan sahabat dengan wabak. Pada zaman dulu, pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia ada satu kejadian iaitu melibatkan wabak yang telah berlaku di satu tempat. Tempat itu bermula daripada tempat tu berhampiran dengan Palestin tau. Tetapi wabak itu telah merebak sampai dekat Syria dan ada sebilangan sahabat yang telah matilah disebabkan wabak. Antara sahabat yang meninggal tu namanya Abu Ubaidah Al-Jarrah, Muaz bin Jabal, anak dia nama Abdurrahman bin Muaz. Siapa lagi sahabat Nabi yang meninggal? Abu Jandal antara yang meninggal. Dan beberapa nama lagi lah. Jadi kalau kita tengok sebenarnya kejadian wabak ni dia memang pernah berlaku pada era terdahulu lah. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW ada menyatakan bahawasanya kalau sesuatu tempat itu ditimpa satu wabak, orang di luar tidak boleh masuk dan orang di dalam tidak boleh keluar. Kes ni berlaku pada Umar bin Al-Khattab. Sebab apabila seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu an yang telah diantar oleh Sayyidina Umar untuk pergi dekat Syria, Asyam pada masa itulah. Bila sampai dekat Asyam yang ketika itu ditimpa dengan wabak taun. Jadi ketika itu Umar bin Al-Khattab dapat tahu yang Abu Ubaidah ni antara orang yang telah dijangkiti dengan penyakit wabak tersebut. Dan Umar ni dia nak pergi jumpa dengan Abu Ubaidah. Dia nak pergi ke Syam, nak pergi ke Syria, nak jumpa dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu an. Tetapi bila dia nyatakan hasrat itu, seorang sahabat nama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, dia kata Nabi Muhammad SAW ada kata la tuqaddimu ilal baladi. Jangan kamu masuk kat tempat yang tertimpa wabak itu dan orang yang ada situ wa in kuntum fihi, kalau kamu ada pada tempat tersebut wala tukhriju minhu, jangan kamu keluar pula daripada tempat tersebut. Jadi kalau kita tengok yang pertama daripada sudut perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keduanya daripada amalan sahabat sendiri iaitu Umar bin Al-Khattab, bila berlaku satu wabak tak masuk pada tempat tersebut. Dan akhir sekali Abu Ubaidah Al-Jarrah mati dengan sebab penyakit wabak tersebut dan berita itu sampai pada Umar dan diriwayatkan ketika itu Umar bin Al-Khattab meninggal dunia. Bahkan yang meninggal dunia ketika itu adalah gubernur, antara yang meninggal ketika itu adalah gubernur, iaitu abang kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ni dia ada seorang adik tau. Dia ada abang tau. Abang dia namanya Yazid bin Abi Sufyan. Muawiyah ni telah dihantar oleh Umar bin Al-Khattab untuk jadi gubernur dekat Jordan. Syam ni, sebenarnya Syam ni besar. Kita kena faham dulu je ni. Syam ni dia besar. Besar Syam pada zaman dulu, antara negeri-negeri bawah Syam ni adalah Jordan, Palestin, Syria. Syam. Jadi permulaannya Muawiyah bin Abi Sufyan dihantar oleh Umar untuk jadi gubernur dekat Jordan. Lepas tu dihantar pula abang kepada Muawiyah untuk jadi gubernur di satu tempat. Nama tempat tu adalah Syria pada hari ini, Damsyik. Nama abang dia adalah Yazid bin Abi Sufyan. Tiba-tiba Yazid ni sahabat Nabi jugalah. Pada era Umar, dia juga ditimpa dengan wabak dan dia meninggal. Bila meninggal dan Umar bin Al-Khattab terus mengeluarkan satu surat kepada Muawiyah supaya dia bukan semata-mata menjaga Jordan, tetapi dia kena jaga juga dekat Syam. Di situlah bermulanya Muawiyah telah menguasai beberapa kawasan, bukan semata kawasan Jordan, tetapi dia telah menguasai Syria. Cumanya pada era Ali bin Abi Talib, dia ada peperangan sikit lah dengan Ali, dinamakan sebagai Perang Siffin, yang kemudian dia khalifah. Dan pada era Ali tu, dia bukan semata-mata menguasai dua daerah, tapi dia menguasai satu lagi daerah Palestin, dan seluruh Syam itu di bawah kekuasaan dia. Jadi cerita dia, ada gubernur seorang yang mati syahid dan merupakan seorang sahabat Nabi lah. Namanya Yazid bin Abi Sufyan, abang kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, yang dia ni tertimpa juga wabak sehingga meninggal lah. Dan dalam Islam menggambarkan orang mati kerana wabak ni dikira sebagai syahid. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata al-mabtunu syahidun wal mat'unu syahidun. Kata Nabi sallam, orang yang mati sakit perut syahid
Dia pergi kedai mamak mana, dia makan kari 4-5 hari lepas, mati sakit perut, sakit masuk bilang air, masuk bilik air keluar masuk tu kan, cerit-berit, mati. Syahid. Nabi Muhammad kata syahid. Lepas tu yang kedua Nabi kata al-mat'unu syahidun. Orang mati sebab sakit ta'un. Syahid. Kata Nabi SAW. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ustaz boleh dengar? Boleh. Okey. Dengar. Saya nak kita lari sikit sebab ada satu soalan ni mungkin daripada pendengar kita atau penonton kita. Dia kata dia minta komen tentang dia minta saya lah, tapi saya ingat bagi Ustaz dulu jawab lah tentang isu kerajaan pakatan hanya bertahan 22 bulan. Dan dia nak bincang adakah rekod 22 bulan ni bagus atau tidak, sebab ada pihak yang war-warkan seolah-olah negara kita ni dah selamat di tangan kembali ke tangan orang Islam. Jadi nak minta lah ulasan Ustaz tentang hal ini. YB lah kupas dulu. Kita bagi keutamaan kepada tetamu. Aduh, Ana nak komen, aku nak komen macam mana tak tahu. Ana nak komen macam mana tak tahu. Okey, macam inilah Ana sebut kita satu benda yang kita macam mana nak kata? Okey, Ana kadang-kadang terfikir apa yang berlaku perubahan kerajaan daripada Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional, ada hikmah dia juga. Kita tengok dari sudut positif dia. Sebelum ni kita tengok kerajaan Pakatan Harapan sering diserang oleh musuh pakatan dengan dua isu besar. Yang pertama adalah isu perkauman dan satu lagi adalah isu agama. Permainan lah. Dijadikan kambing hitamnya adalah DAP lah. Jadi DAP ni telah jadi satu biawak hidup bagi kita, iaitu apabila dibangkitkan DAP jadi pakatan tu jadi susah. Dan pakatan pun nak menjawab tu pun nampak macam seperti tidak kekeringan idea untuk menjawab kan. Apabila dimainkan dua isu. Yang pertama adalah isu agama, satu lagi isu perkauman. Okey. Bayangkan kalau sekiranya Pakatan Harapan masih lagi menguasai ketika ditimpa dengan COVID-19. Apabila kerajaan Pakatan Harapan mengisytiharkan supaya masjid ni kita sembahyang Jumaat jangan sembahyang Jumaat sebab kita nak elak daripada penyakit macam hari inilah. Agak-agak apa serangan musuh Pakatan Harapan terhadap Pakatan Harapan. Wow, rasanya berat tau. Kita nak buat pengarahan tu cukup susah. Tiba-tiba golongan yang menyerang itu dia dah jadi kerajaan, maka dia propaganda itu tidak dimainkan lagi. Dan orang pakatan dia memang tak suka dengan permainan perkauman, dia orang tak suka dengan isu-isu permainan isu-isu manipulasi isu agama, sebab kita rasa itu bukan satu sifat politik yang sihat lah. Kita manipulasi isu perkauman, kita manipulasi isu agama lah. Nampak macam tu. Makanya bila kerajaan Perikatan Nasional dia naik, lepas tu ditimpa dengan satu ujian besar lah untuk Perikatan Nasional, iaitu timbul wabak COVID-19. Mereka buat arahan. Makanya orang pakatan tak main isu tu, dia diam. Okey, tak akur, tak ada masalah. Cuba bayangkan kalau Pakatan Harapan masih lagi memerintah. Rasanya dia memang kena ada banyak problem. Kalau kita bagi arahan, orang kata, ni tengoklah, ni lah masalah nak buang agama lah, tinggal agama lah, desak supaya tinggal agama. Macam-macam lah akan dimainkan. Tapi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala mungkin nak membaiki imej Pakatan Harapan. Makanya Allah Ta'ala bagilah kerajaan ni kepada Perikatan Nasional. Kau merintahlah cara dikala kau ditimpa dengan musibah, macam mana kamu nak urus ekonomi, macam mana kamu nak urus agama, macam mana kamu nak urus isu perkauman. Dan kita nampak banyak kelemahan juga berlaku dalam kerajaan Perikatan Nasional. Walaupun kita akur, ada beberapa perkara yang kita kena setujulah kebaikan yang dibuat. Tapi banyak kelemahan yang juga berlaku. Mungkin di situ tu kita akan tengok bila datang pilihan raya akan datang ni, kita ada point lagi untuk kita nak mengatakan bahawasanya menggambarkan bahawasanya Pakatan Harapan itu bukanlah seperti mana digambarkan sebagai golongan yang anti agama, kerana yang menghalang sembahyang Jumaat itu dilakukan oleh orang daripada kerajaan Perikatan Nasional. Itulah lebih kurang yang anda boleh komen. Wallahu a'lam. Yang lain tu Binik komen. Okey. Saya cuba nak balik pada ni lah, tentang soal kita sebut tentang berhadapan COVID, Ramadan dan sebagainya. Antara kita tengok banyak orang, NGO, selain daripada pihak berkuasa, NGO, individu, pihak syarikat, mereka buat kerja-kerja kebajikan. Maklumlah kita tahu ada rakyat memang banyak yang dalam keadaan tertekan.
ada yang cuti tanpa gaji, ada yang hilang pekerjaan, ada kisah apa jalan kaki sampai ke Ya, Kelantan. ya. Kan, jadi Betul. macam-macam kisah yang luar biasa. Dan ada satu kisah saya ingatlah yang antara yang saya dapat ni beberapa aduan daripada penduduk saya, termasuk daripada bukan Islam, bila mereka mengadu tentang ada yang ditimpa kelaparan, mereka minta saya bantu dan sebagainya. Mereka ada sebut nama seorang individu ni lah. Mereka sebut nama Ustaz Abid Liu. Yang mana mereka mengatakan mereka kagum dengan kerja dia, tapi kita tengok bagaimana banyak tomahan dan kecaman yang dihadapi oleh Abid Liu lah. Mungkin Ustaz boleh ulas sikit tentang fenomena Ustaz Abid Liu ni dan bagaimana bagaimana masyarakat patut menyambut seseorang individu macam Abid Liu dalam masyarakat. Okey. Anda rasa macam ni tau. Anda rasa Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk bila berlaku COVID-19, ada orang yang bukan berbangsa Melayu tetapi dia boleh jadi hero kepada rakyat Malaysia. Sebab tu anda teringat balik apabila Allahyarham Tok Guru Nik Aziz masa hidup dulu, beliau pernah menyatakan bahawasanya satu masa nanti dia kata dia nak tengoklah Perdana Menteri Malaysia ni orang Cina yang beragama Islam. Masa dia buat keluar statement tu, ramai orang yang tak setuju dengan statement tersebut. Kalau saya masih ingat lagi masa tu Ibrahim Ali antara yang tak bersetuju dengan statement tu. Pada Ibrahim Ali dia kena Melayu lah. Cuma Tok Nazir kata dia tak penting soal Melayu ke Cina ke apa, tak penting. Yang penting dia beragama Islam. Itu komentar daripada Allahyarham Tok Guru Nik Abdul Aziz. Jadi mungkin kita ni selalu tengok hero rakyat Malaysia ni adalah orang Melayu. Hero rakyat Malaysia ni mesti orang Melayu. Kalau ada orang Cina pun dia tidak beragama Islam, maka kita ada satu pesimis. Kita rasa macam susah nak terima lah sebab dia kafir lah apalah kan. Tapi bila timbul satu keadaan, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dalam isu COVID-19, hero rakyat Malaysia ni adalah orang Cina yang beragama Islam. Kan? Yang pertama Dr. Nur Hisham pun ada kaitan kekeluargaan dengan YB Nik, dan satu lagi Ustaz Abid Liu. Dia dah jadi hero rakyat Malaysia tau. Rakyat Malaysia pakat puji dua tokoh ni. Nama-nama yang sering disebut semasa timbul isu COVID-19. Dr. Nur Hisham ni, Dr. Nur Hisham Abdullah ni daripada sudut mengurus isu-isu melibatkan pada kesihatan rakyat. Yang Ustaz Abid Liu ni pula dari sudut kebajikan. Cuma kita tak boleh nak nafikan, memang orang melakukan kebaikan ni, dia ada orang yang tak suka. Dia kaedah dah. Mungkin anda boleh ingat balik apa Allahyarham Tun Azim pernah sebut. Dia menarik lah, dia kata hidup ni tak boleh lari daripada ada musuh. Kalau kita baik lagu mana pun, musuh kita orang jahat. Kalau kita orang jahat, musuh kita ni orang baik. Kaedah dia dah. Jadi orang macam Ustaz Abid Liu, dia buat satu benda yang baik. Buat baik tu kan, bila dia buat baik tu, kita tak boleh nafikan ada orang yang cemburu, ada orang dengki, ada orang yang kadang menyedihkan kita. Yang dengki tu adalah seorang ustaz dan berbangsa Melayu. Berbangsa Melayu pula. Lepas tu agama dia adalah Islam dan dia ustaz. Ustaz ni pula agak ada nama dan kita kenali sebagai orang yang cukup berilmu, orang yang alim lah. Cuma mungkin sebab soal akhlak tak apa nak baik sikit, maka berlakulah tuduhan yang tak baik kepada Ustaz Abid Liu, dan dia datanglah sifat-sifat dengki, macam contoh dia bangkitkan dia meragukan tindakan Ustaz Abid Liu mengambil gambar itu apakah menjatuhkan maruah kepada orang miskin. Dia bangkitkan benda macam itulah. Tak tahulah, wallahu a'lam. Mungkin dia bercakap macam itu punya asas, wallahu a'lam. Tetapi kalau kita tengok satu sudut, cara dia kempen itu sampai satu tahap Ustaz Abid Liu dihalang daripada melakukan kebajikan, dan ustaz itu pula mendapat kecaman daripada orang ramai. Saya rasa itu satu tindakan yang tak baiklah daripada ustaz tersebut. Pada saya, kita kena terima satu hakikat. Yang pertamanya, kita dah nampak hero kat Malaysia ni bukan mesti orang Melayu. Kadang-kadang orang bukan Melayu pun dia boleh jadi hero untuk rakyat Malaysia. Dan lebih lagi kita seronok tu mereka ni beragama Islam lah. Itu yang anda boleh komen lah lebih kurang. Wallahualam. Okay. Kita berkait dengan isu ni kan, kita cakap tentang soal kebajikan dan beramal dan sifat kemanusiaan. Negara kita juga diuji dengan satu kes besar-besaran. Memang selama ni pun saya ingat negara kita memang berhadapan dengan isu Rohingya secara aktif. Tetapi dalam keadaan COVID hari ini, dan di mana kita tengok di Bangladesh pun berlaku sekatan, Bangladesh menjadi tuan rumah kepada ramai pelarian Rohingya. Jadi ada kes yang mana kapal-kapal pelarian tersekat daripada nak masuk ke negara kita, dan kemudian timbul kecoh. Kononnya
pelarian Rohingya ni nak tuntut kerakyatan dan sebagainya, sampai timbul ancaman bunuh, timbul ancaman rogol kepada wakil NGO Rohingya dan sebagainya. Jadi mungkin sebab benda ni agak pelik lah, sebab 2017 dulu negara kita cuba menggambarkan kita ni sebagai hero isu Rohingya, dan di peringkat ASEAN dan sebagainya, dan Rohingya ini orang Muslim yang ada yang dibunuh dan dirogol beramai-ramai di Myanmar, di negara asal mereka. Tapi hari ini bila mereka nak datang, kita tengok orang Melayu Islam ini sendiri, termasuk NGO seperti ISMA, termasuk pemimpin yang dulu nak jadi hero seperti Datuk Seri Najib, tiba-tiba mereka U-turn balik. Jadi bagi saya soal mereka ni kita nak terima atau tidak, itu soal kedua lah. Tetapi soal cara layanan kita dan bahasa yang digunakan, cakap pasal tentang beberapa perkara yang tak elok, tentang perangai mereka dan sebagainya. Jadi mungkin Ustaz boleh ulas sikit lah, sebab makna bagaimana Islam memandang isu ini, dan bagaimana cara terbaik kita menangani isu seperti Rohingya ni. Okey. Ada rasa perkara penting kita kena ingat adalah soal nyawa tu perlu didahulukan daripada segala-galanya lah. Kita kalau benci orang macam mana pun, jangan sampai satu tahap kita nak membunuh orang. Kita nak bunuh orang ni, satu kita pergi bunuh. Satu lagi kadang-kadang orang tu ada harapan nak dah menuju ke arah kematian dan kita membiarkan. Itu pun secara tak langsung nampak macam kita membunuh mereka jugalah. Sebab itu bila kita nak bangkitkan mereka nak jadi nak duduk dekat Malaysia, mungkin kita akan bangkitkan beberapa sejarah-sejarah hitam yang melibatkan pada mereka yang telah yang kena pada diri kita. Okey, itu kita boleh terima lah. Benda tu memang berlaku mungkin bukan mesti. Kadang-kadang yang berlaku tu hanya segelintir, tapi janganlah disebabkan segelintir maka kita hukum pada semua. Kan? Sebab orang ni tidak mahu dilahirkan sebagai orang yang dimangsakan. Kan? Kita kalau jadi orang Melayu, contoh kita duduk kat negara luar, lepas tu kita dimangsakan dengan sebab ada orang Melayu lain yang melakukan satu kejahatan, maka kita mesti tak puas hati, kita akan mahukan keadilan. Sebab itu dalam isu Rohingya ni kita nampak, benarkah mereka ini adalah orang jahat? Itu satu persoalan. Ataupun sebenarnya mereka ni mangsa kezaliman yang dilakukan oleh kerajaan Myanmar terhadap mereka. Sebab itu bila kita nak tuju kemarahan ini, apakah sesuai kepada orang Rohingya itu ke? Ataupun kita nak tuju kemarahan ni kepada pemerintahan Myanmar tu? Ataupun kalau kita buat tekanan itu kepada orang Myanmar, orang Rohingya gitu, ataupun pemerintahan Myanmar itu yang kita kena fikir. Satu. Yang keduanya, bila kita sebut penjagaan nyawa, kadang-kadang kita nak jaga mereka ni bukanlah mesti kita menerima mereka sebagai warga negara. Kadang-kadang penjagaan nyawa tu kita bagi duduk sekejap. Mungkin kita kena buat beberapa kaedah-kaedah tertentu yang apabila selesai, apabila nyawa mereka dah selamat dan lepas tu mereka pun dah ada harapan untuk dihantar balik ke negara mereka dengan cara nego dan sebagainya, maka kita boleh lakukan sebegitu. Tak ada masalah apa pun. Tetapi bila kita mengambil sikap macam kita menolak mentah macam tu, dengan kononnya memberi bahaya nyawa kepada rakyat Malaysia, yalah benda tu tak ada fakta pun. Kita je buat anggapan begitu. Tak lebih sekadar propaganda. Jadi, yalah, ini memang benda ni rumit untuk kita nak selesaikan dalam sebuah negara. Tetapi dalam isu menyebabkan nyawa ni, kita kena jaga kok mana pun. Orang Rohingya tu, kita tak setuju dengan dia. Tetapi bukan makna kita ni sampai nak membiarkan nyawa mereka dalam bahaya. Itu yang kita kena fikir jugalah sebagai rakyat Malaysia lah. Lebih-lebih lagi, kita kena ingat Islam ni satu agama yang mengangkat soal penjagaan nyawa, soal kemanusiaan ni agak tinggi berbanding perkara-perkara lain. Agak tinggi juga di lihat Islam. Macam contoh kita tengok dalam kes yang melibatkan kepada sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Dia ditindas pada ketika itu. Ditindas sampai satu tahap hampir nak dibunuh. Lepas tu bila ditekan, dia tak tahan, dia sebut kalimah kufur. Dia sebut kalimah kufur. Kufur, dia kutuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia dilepaskan. Nyawa dia terselamat. Dan dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya dia kutuk Nabi Muhammad, dia sebut kalimah kufur sebab nyawa dia dalam bahaya pada ketika itu. Dan dia pun tanya, nak confirm dengan Nabi, apakah akidah dia sudah rosak? Lalu turun ayat Al-Quran. Allah Taala kata walakinna qalbuhu mutmainnun bil iman. Tetapi hati dia kekal dengan keimanan. Dan Nabi Muhammad maklumkan kepada Ammar bin Yasir, kalau sekiranya berlaku tekanan yang sama, bahaya pada nyawa dia, lepas tu dia terpaksa menyebut kalimah kufur, maka dibolehkan lagi, ucap tak ada masalah. Sebab yang penting hati itu masih beriman. Okey, kalau kita tengok dalam konsep yang diceritakan, kisah yang kita ceritakan tadi, kita akan nampak konsep penjagaan nyawa ni agak tinggi dilihat dalam agama Islam. Tinggi sangat-sangat.
Jadi bila timbul isu Rohingya ni, nombor satu kita kena fikir soal nyawa mereka dalam bahaya. Kita nak salahkan siapa? Mungkin kita boleh salahkan mereka. Tetapi perkara besar yang kita kena salahkan adalah orang yang telah menzalimi mereka. Orang yang melakukan penindasan kepada mereka. Yang tu kita kena marahlah. Mereka tu sendiri tu kita kena ada kebijaksanaan dalam berhadapan ketika mereka datang ke negara kita. Yang penting nyawa mereka tu kita tidak boleh gadaikan begitu murah. Begitu. Wallahu'alam. Okay, Ustaz, saya ingat dah masa pun dah semakin lewat bulan puasa ni. Walaupun saya tahu untuk untuk ustaz yang lebih suka tidur siang dan berjaga malam lain sikit kot. Cuma mungkin ustaz boleh kongsi sedikit lah sebab ustaz ada pengalaman belajar di selain daripada di negara kita, tapi pernah berada di Pakistan, pernah berada di Mesir. Apa beza Ramadan dalam keadaan normal lah, bukan dalam keadaan COVID ni. Ramadan di negara-negara tersebut berbanding dengan negara kita. Beza ni ibadat. Sana orang yang tu yang beza antara negara lain dengan tempat kita. Kalau di Mesir sebagai contoh, orang Mesir ni bila datang puasa, ibadat tu memang meriah. Dan meriah ni bukan sekadar 10 hari Ramadan, dia memang meriah sampai akhir Ramadan. Bahkan kalau kita tengok, dia makin meriah bila dekat dengan raya. Tempat kita semain tarawih ni 10 awal Ramadan tu ramai. Lepas tu tengah makin kurang. Akhir sekali bagi tak ada orang kan. Ini beza dengan Pakistan, beza dengan Mesir. Orang sana awal tu dia meriah dah. Tapi bila nak akhir tu dia lagi meriah, lagi ramai. Contoh macam kalau kita pergi di Mesir di Kahirah, dia ada satu masjid. Dia panggil Masjid Amru bin Al-As radhiyallahu an. Masjid Amru ni, Amru bin Al-As ni sahabat Nabi lah. Dan dia ni orang yang telah berusaha untuk mengislamkan Mesir pada era pemerintahan Omar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Sebab Mesir ni pada zaman Nabi Muhammad dia bukan Islam, dia bukan orang Islam dan bahkan mereka ni tidak bercakap Arab. Masa tu orang cakap bahasa Qibti, Egypt, Al-Qibt, bahasa Qibti. Type. Jadi era Omar dah hantar Amr bin Al-As pergi dakwah dan alhamdulillah Mesir tu bukan sekadar rakyat dia bertukar menjadi agama Islam, bahkan mereka tukar bahasa percakapan mereka daripada bahasa Qibti kepada bahasa Arab. Dan Amr bin Al-As ni mati di Mesir dan kubur dia ada di Kahirah. Type. Orang buat masjid. Masjid situ tu bila akhir Ramadan, orang ramai berpusu-pusu buka ke situ sebab ada seorang qari yang paling sedap baca Quran, nama Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril ni dia baca Quran sedap, dia jadi imam kat situ dan dia baca qunut dia sedap sehingga orang boleh menangis, menitik air mata. 10 akhir Ramadan, Syekh Muhammad Jibril ni dia pergi kat situ. Dia pergi dekat Masjid Amr bin Al-As jadi imam dan cukup meriah dan cukup ramai. Ramai tu macam kita pergi Padang Arafah pada musim haji dan pada musim haji itulah. Jadi macam tu punya ramai Jadi maksudnya perbezaan antara Mesir dengan tempat kita dan Pakistan tempat kita dalam ibadat puasa ni, mereka ni meriah di awal Ramadan dan makin meriah di akhir Ramadan. Beza dengan kita. Kita ni meriah di awal Ramadan. Lepas tu dah makin kurang. Masjid pun makin tak ada orang kan. Itu yang berlaku tempat kita lah. Itulah perbezaan lebih kurang antara Mesir dengan Malaysia, Pakistan dengan Malaysia. Wallahu'alam. Okey, terima kasih kepada Ustaz Wan G. Jadi saya ucapkan penghargaan kerana muncul dalam episod pertama Nota-Nota Malaysia, dan walaupun ada masalah teknikal tapi dapat kita sempurnakan juga program pada malam ini. Dan insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam episod akan datang. Terima kasih Ustaz. Insya-Allah.